You have entered as an attendee in listen-only mode. Apa ni, buat webinar. Dan minggu ni adalah minggu yang terakhir kita menggunakan platform GoToWebinar ataupun webinar kita yang sekarang ni. Dan lepas ni kita akan menggunakan website 100%. Okay, ready. Siapa-siapa yang baru first time join, bolehlah cari link untuk apa orang kata SM Live tu. Lepas tu pilih Room Malaysia. Okay, kita kalau ikutkan ada Zuli pun dah start dekat situ juga. Saya dan seorang lagi Zatul, presenter kita, host SM. So dia akan live dekat situlah, setiap hari mesti ada muka dia, muka kita orang lah pas ni. Okay, dan sekarang kita test dahulu dekat audio dekat webinar kita. Everything good tak? Boleh dengar? Sekarang tengah tunjuk slide. Boleh dengar dan boleh nampak jelas tak? Sekejap saya tengok mikrofon. Okey, kejap satu lagi. Boleh Fazli, Galih, boleh? Alright. So topik pada hari ini adalah berkenaan dengan pendekatan fundamental analysis. Okey, macam mana kita membuat fundamental analysis, apakah approach yang kita nak gunakan. Okey, itu basically antara benda yang kita akan lihat ataupun kita akan gunakan, iaitu apa kita kaitan antara trading news ataupun kita melihat apa orang kata dekat economic calendar, adakah itu fundamental ataupun macam mana. Ajar SNR sekali bila ada masa. Okey, boleh. Sekejap lagi kita akan masuk juga technical sedikit dan saya akan sharekan macam mana flow ataupun penggunaan SNR yang paling mudah yang saya pakai, macam mana cara dia. Dia tak berapa berat sangat. Dia mudah, simple sahaja. Okey. Baiklah, sebelum kita masuk lebih dalam ataupun kita masuk topik kita, jom kita jeling-jeling sedikit apa yang menarik dekat pasaran pada ketika ni. Alright. So, apa yang kita nampak sekarang, kecil pula skrin. Kejap, salah skrin. Okey, korang tak nampak nanti. Patutlah. SOP jaga. Baiklah. Nel Alasa. Betul, SOP jaga SOP jaga. Kita dah nak masuk PKP dah. Lagi berapa jam? 4 jam, kurang daripada 4 jam kita akan masuk kepada PKP untuk 6 negeri di Malaysia. Dan hari ini kes bukan meningkat, kita dah ada satu kes yang agak tinggi, break another high orang kata, break record tertinggi di seluruh alam semesta dekat Malaysia ni. Ni memang rekod paling tinggi dan kita nak, yang penting kita jaga diri kita je lah, kita jaga sendiri-sendiri. Okey, apa yang berlaku kat luar tu biarkan diorang, kita jaga diri kita sendiri dan ikutlah, buat yang terbaik untuk family kita dan juga untuk diri kita sendiri. Okey, mantap ni. Sekejap untuk lagi kecil macam nak kecil sikit. Sekejap saya tengok kat skrin. Saya zoom out sikit, tadi zoom sangat. Okey. Boleh yang ni. Alright. So, apa yang menariknya? Semalam cerita lain, hari ni cerita lain. Okey? Semalam kalau kita nampak adalah kekuatan kepada USD dan juga JPY. Itu paling dominan. Okey, itu yang paling kukuh. Sejak daripada buka pagi semalam sampailah kita punya waktu webinar, itulah yang paling kukuh. Okey, sampai hampir 0.8% dia tapau AUD, dia tapau New Zealand, dan pada hari ini benda apa orang kata berlaku sebaliknya. USD dan JPY merupakan currency yang paling lemah sejak daripada pagi tadi. Okey?
Dan GBP pula merupakan currency yang paling kukuh. GBP, AUD dan juga komoditi dolar yang lain merupakan currency yang perform pada hari ini. Kena tengok 1 hour ataupun 5 minit sahaja. Sekejap sama je. Tak ada apa-apa perubahan. Tekan dekat situ, tekan performance ke boleh juga. Yang ni. Tengok satu hari punya. Satu hari yang inilah yang kita nampak Galih. GBP paling kukuh, kedua AUD, New Zealand dan juga Kanada. Paling lemah belum faham sangat. Tak macam ni. Ini adalah Finviz. Finviz ni adalah screener. Okey? Screener. Kita nak tengok pada waktu contoh kita buka pada pukul 8. Alright? So, dari pagi tadi, daripada pukul 6 pagi tadi sampai sekarang, sampai pukul 8 yang kita tengok ni, apa currency yang dah bergerak? Apa currency yang dah naik? Apa currency yang dah turun? Okey? Apa currency yang kuat? Apa currency yang lemah? Yang itu yang kita nak lihat. Apa pergerakan semasa dekat pasaran currency ni? Yang itu yang kita lihat. Okey? Dia bukan signal. Dia hanya memberitahu apa yang berlaku dekat pasaran. Apa yang berlaku ataupun apakah pergerakan currency-currency yang kita nak lihat. Yang ini ada 8 currency. USD, JPY, Euro, CHF, New Zealand, AUD, okay, GBP tu semua sekali. Tu antara currency-currency untuk negara-negara maju ataupun major currency lah. Okay, yang kita duduk buat trade. Alright. So, kalau kita lihat daripada pagi tadi, buat trade idea screening guna ni. Bukan, dia macam ni. Kalau kita punya trade idea ataupun sistem yang kita bina, tak ada menggunakan ni, tak payah guna. Yang ini kita nak lihat apa yang berlaku daripada pagi tadi, waktu pagi pukul 6. Okay, sebab pukul 6 semua sekali kosong. Yang ini semua sekali kosong, pukul 6 pagi. Ni kosong, semua sekali kosong. Okay, maksudnya tak ada, dia reset semua sekali pada pukul 6 pagi tadi. So, selepas tu baru kita nampak, start pukul 7 pagi, 8 pagi kita tengok ada sedikit pergerakan. Pukul 9, 10 dah ada pergerakan. Dan sampai pukul 8 malam ni, kita tengok, apa currency yang paling banyak bergerak? Paling banyak naik. Kalau kita lihat dekat screener kita ni, yang paling banyak naik adalah GBP. Okay? Dan yang lain adalah komoditi dolar. AUD, Kanada, New Zealand. Alright? Waalaikumsalam. Nur Akasha, apa khabar? Okey, khabar macam seram-seram sejuk. Biasalah dah nak PKP kan. Macam pening-pening pun datang. Dan nak kena kena berkurung balik. Okey, jom sambung. So, apa yang kita nampak sekarang adalah semalam berlaku lain. Okey, Nur Akasha, Galih, semalam berlaku lain. Semalam USD dengan JPY duduk depan. Paling kukuh. Dan pada hari ini, dia paling lemah. Okey? Nak tahu cerita dia, kenapa dia paling lemah, kita tekan dekat Forex Live dan kita baca apa yang berlaku. Yang ini adalah Forex Live Asia pagi tadi. Pagi tadi kita tengok dah start berubah belum? Maksudnya berubah waktu bila? Waktu US malam semalam. Okey? Kita tengok ada tak perubahan? Okey, ada tak cerita yang mengatakan apa-apa berlakulah dekat pasaran luar yang boleh menyebabkan pertukaran sentimen. Tapi kita tengok, dekat waktu Asia tak ada apa-apa lagi yang besar. Okey, kecuali US memberitahu untuk declare Washington sama juga macam kita, darurat. Darurat sama macam kita. Okey, itu yang kita nampak ada sedikit pergerakan yang kita nampak gold start menaik semula dan Bitcoin steady atas 34,000 balik, dan itu yang kita nampaklah apa yang berlaku pada waktu US malam ni. Cerita dia rapkan dan cakap okey, ini waktu Asia pagi tadi dan kita tutup. Kita tengok balik waktu sekarang. Sekejap ni waktu Euro. Tapi belum ada rap. Patutnya ada rap. Kejap. Saya cari. Ada rap tak? Ini dah lebih ni waktu. Tak ada, kejap. Patutnya ada rap untuk
Euro. Pukul berapa dia rap lah? 8.30 ke? Sekejap saya refresh kejap. Patutnya ada rap. Pukul 8.30, 8.40 kot. Sebab ni kan daylight saving. So mungkin pukul 8 lebih nanti ada rap untuk Euro session. So baca kat situ. So kita dah akan dapat tahu apa yang berlaku sebenarnya dekat pasaran di luar. Menyebabkan sentimen pasaran berubah daripada semalam yang lebih negatif dan pada hari ini nampak lebih optimis. Okey? Yang lebih optimis, lebih cantik berbanding dengan semalam. Alright? So itulah yang kita lihat. Dekat Forex Live antara benda yang percuma. Kita boleh akses dekat situ. Alright, so kita teruskan balik mana tadi kita punya ni. So kita nampak beberapa major pair, jom kita jeling semula. Euro USD kekal antara pair yang tak ada pergerakan sangat pada hari ini sebab Euro pun antara currency yang lemah. Okay, Euro antara currency yang lemah dan GBP USD nampak dia menaik dan GBP USD merupakan pair yang paling cantik pada semasa dan GBP merupakan currency yang paling kukuh, USD merupakan currency yang paling lemah. So dia melakukan kenaikan pada ketika ni. USD JPY dan apa yang kita nampak USD JPY untuk semasa adalah USD JPY semalam saya cakap dia duduk dekat satu trend line. Jom kita lihat sekejap. USD JPY. Okay, korang tengok daily. Ini ada satu trend line yang comel. Sekejap saya, view ni boleh tak? Ke nak kena kecil kan? Sebab saya guna screen, portable screen. Macam macho dia guna portable screen ni. Okay, itu satu. Dan ini dua. Okay, lebih kurang. Ni kalau kita ambil daripada atas ni ke shadow sini. Ni dua. So ini antara yang macam Zuli lukis semalam. Dan macam, bukan Zuli lukis, macam dekat website lagi tu semalam. Kita nampak ini ada satu trend line yang betul-betul perlu dipecahkan. Dan ini betul-betul dekat persimpangan. Okay, kalau dia berjaya break ke atas, mungkin ada satu kekuatan untuk USD JPY. Tapi kalau dia reject semula, dia akan meneruskan perjalanan dia semula sideway menurun ke bawah. Okey, menurun ke bawah. Okey, so ini yang kita nampak untuk USD JPY agak menarik dan pada ketika ini USD JPY pun tak ada pergerakan sangat daripada open market pagi tadi sampai sekarang sama sahaja pergerakan dia. Okey, sama sahaja pergerakan dia. Mau tengok muka sendiri Sama okey. So yang itu yang kita lihat USD JPY dan seterusnya USD Kanada semalam naik tinggi, hari ini reverse semula. Okey. Semalam naik tinggi dan hari ini apa yang kita nampak dia melakukan reversal. Okey, tu untuk USD Kanada turun sebanyak 0.25% pada hari ini dan seterusnya adalah USD CHF. USD CHF maintain 0%, tak ada pergerakan, sama lemah. Empat pair ni, empat currency ni sama je level dia. USD, Euro, CHF dan juga JPY. So sama je, tak ada pergerakan daripada open price pagi tadi. So next adalah AUD USD. AUD USD ada kenaikan sebanyak 0.35%. Okey, daripada paras terendah. Okey, pada hari ini dia naik sebanyak 0.35% dan NZD USD pun mengalami kenaikan sebanyak 0.19%. So kita nampak ada beberapa pergerakan yang agak menarik untuk pair apa ni yang panggil? Untuk pair-pair komoditi dolar yang mengukuh pada hari ini. Euro GBP amat menarik, antara currency yang best juga untuk dilihat sebab satu kuat, satu lemah. Okey, ni sama lemah kan. So Euro lemah, GBP merupakan currency yang kukuh. So dia punya pergerakan adalah ke bawah sebanyak 0.45% pada hari ini. Okey, dan seterusnya adalah GBP JPY. GBP JPY pun antara pair yang menarik untuk kita lihat sebab dia naik hampir 150 pip daripada paras terendah pada hari semalam. Okey, hari semalam dia bermain di sekitar 140 dan pada hari ini dia bermain di sekitar 141.60. Okey? Boleh? So,
seterusnya kita boleh lihat kepada minyak. Pasaran minyak pada semasa adalah di paras $53. So agak positif juga sebab dia berjaya break atas 50. Tetapi kalau kita ada baca beberapa artikel, untuk harga berada dalam keadaan yang betul-betul selesa adalah di atas $70. So bila minyak berada di atas $70, mungkin dikategorikan paling selesa. Alright. So next adalah gold. Gold semalam 18.20, level 18.20 dan hari ini dekat 18.60. Lebih kurang kat situ, meningkat sebanyak $40 daripada paras terendah pada hari semalam. Okey, dan yang menarik adalah Bitcoin selepas melakukan terjunan daripada level tertinggi seluruh level tertinggi untuk siapa ni? Untuk Bitcoin dalam 44,000, 43,000 dan semalam dia turun sebanyak hampir $10,000 dan sekarang dia settle down dekat 35,000. Okey, tak ada apa-apa yang wow lagi untuk Bitcoin. Melainkan kalau dia ada satu movement yang besar ke bawah ataupun ke atas. Okey, hari ini sopan. Hari ini dia sopan. Tak berapa banyak. Tengok change dia baru $1,000. Main $1,000 je untuk Bitcoin. Change dia dekat $1,000 pada hari ini. Dan kita lihat ada tak movement gangster lagi daripada Bitcoin, pasaran kripto kita. Okey. Boleh? Boleh So, hari ini saya nak sharekan sedikit tips. Galih ada tanya, apakah cara yang best untuk kita melukis support dan juga resistance? Okey. Mana cara yang best? Alright. So, saya sharekan satu, ini adalah technical semata-mata. Technical semata-mata maksudnya 100% technical. Kita tak ada ambil elemen lain. Kita apa tengok dekat chart, yang itulah yang kita akan membuat analisis. Alright. Apa yang kita nampak dekat chart, dekat situlah yang kita akan membuat analisis dan dekat situlah yang kita akan membuat pendapat kita. Okey. Yang pertama adalah kita kena tentukan apakah trend semasa. Okey. Untuk AUD USD, apa yang korang nampak? Boleh bagi tahu? Apa yang korang nampak? Kecil kan? Ke view paling kecil macam ini. Apa yang korang nampak? Sekarang apa trend dia? Okey, apa trend dia? Okey, sebelum tu. Sebelum kita melihat trend apa benda semua sekali, try pilih satu time frame yang korang rasa nak melihat trend. Apakah time frame yang korang rasa nak pakai, nak lihat untuk melihat trend? Okey, ni saya panggil sebagai apa panggil ni? Primary time frame. Apakah primary time frame? Okey, tolong listkan dekat bawah. Tolong type dekat ruangan komen, apakah time frame yang korang pegang untuk melihat trend? Okey, apakah time frame yang korang rasa selesa dengan diri sendiri, diri korang, yang boleh digunakan untuk melihat trend? H1, H4, H4, H1, H4, H4. Kerana entry di M15. Okey, H4. Okey, mana? Ramai yang pakai H4. So, jom kita tukar kepada time frame H4. Alright. So, dan yang kedua, ada H1, H4, daily. Okey. Kalau siapa banyak, kalau siapa yang banyak macam Noah Akasha ni, dia senaraikan dekat H1, H4, daily, semua sekali dia listkan kan. So, pada pendapat saya, ni pendapat peribadi kalau pendapat peribadi, saya suka berpegang kepada satu time frame yang saya nak refer. Contoh, dekat H1 kita nampak downtrend. Dekat H4 kita nampak uptrend. Dekat daily kita nampak sideways. So, apa trend dia semasa? Apa trend sebenarnya dia ni? Apa trend dia? Kalau macam gitu, H1 nampak uptrend, H4 nampak downtrend. Dekat daily pula, saya nampak macam tengah sideways. So, mana satu betul? Faham tak? Kalau banyak
Banyak time frame yang korang nak lihat untuk trend, untuk kita panggil sebagai satu primary time frame. Bahasa mudah, kiblat kita mana kiblat? Kat mana kiblat kita? Apa time frame untuk kita lihat arah? Tu yang kita tengok. Okey? Kalau saya suka daily. Okey, tapi dekat sini semua cakap H4, majority nak pakai dekat H4. So tak ada masalah. Kita tengok kat H4. Oh, dekat H4 daripada macam ni senang je tau. Orang kecil kan. Dan yang kedua, tips kedua, selepas dah set kan dekat time frame H4 aku nak lihat trend. Tak kisahlah dekat time frame mana apa jadi, saya tak risau. Yang penting dekat H4 tu je lah time frame trend yang saya nak tengok. Okey. Let's say kita tengok H4 ni. Alright, kecil kan? Zoom apa panggil? Zoom out. Okey, zoom out sampai habis-habisnya. Sampai tak nampak apa-apa ni kan. Sampai tak nampak candle ni. So, zoom out. Dah. Lepas tu korang tengok. Ke mana pergerakan dia? Kat sini sekali imbas korang mesti dah dapat. Okey? Pergerakan dia nak betul-betul ikut SOP. Maksudnya, bukan ikut SOP. Maksudnya, nak lihat trend secara betul. Okey, secara ikut buku adalah macam ni. Korang mesti tengok ada sequence of higher high, series of higher high dan higher low ataupun lower high ataupun lower low. Okey, benda tu yang korang kena tengok. Okey, sebagai contoh. Okey, kita tengok ni. Oh, dia naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Okey. Nampak tak? Kita nampak, oh ada turun, lepas tu naik, lepas tu turun, lepas tu naik, lepas tu turun, lepas tu naik. Oh, aku nampak ada series of higher high, higher low, higher high, higher low. Okey, ini uptrend. Faham tak? Ini yang pertama. Ini adalah basic. Ini memang basic gila. Untuk ini tak ada melibatkan sentimen ke apa ke, ini kita belajar kepada asas. Okey, asas trend. Asas kita nak kenal trend. Ini adalah benda wajib. Kalau korang fail benda ni, memang susah. Okey? Adakah salah saya melihat di time frame H1 ataupun time frame lain? Tak salah. Tak ada masalah. Okey? Ingat, setiap orang berbeza time frame yang dia lihat. Ini saya panggil sebagai primary time frame. Setiap orang, contoh Galih tengok dekat H4. Zaim tengok dekat H1. Siapa lagi? Akasha lihat dekat daily. Apa yang korang tengok dekat time frame tu, itulah trend yang korang nampak. Semua sekali betul. Tak ada yang salah. Okey? Sebab apa yang korang nampak dan itulah yang korang percaya. Jangan percaya orang lain pula. Apa yang korang nampak, oh dia tengah uptrend. Okey. So kalau uptrend, paling comel akan cari peluang untuk buy lah. Kalau downtrend, kita cari peluang untuk sell lah. Macam tu contoh. Okey? So kita dah nampak dia uptrend. Okey, sekarang dekat H4 aku nampak dia dalam keadaan uptrend. Okey, cantik-cantik ni. Time frame besar kena tengok, penting, daily. Dia tak ada macam ni dia tak ada siapa betul siapa salah. Yang penting apakah primary ataupun apa yang kita pegang. Okey, apakah kita percaya? Contoh macam Wimun kata, percaya untuk melihat daily time frame. Pakai, tak ada masalah. Galih cakap, tak kisahlah, saya percaya dekat H4 je. Pakai, H4 tak ada masalah. Time entry 4 atau 6. Okey, apa tu? Alright, so Wimun, kita nak lihat kat daily pun tak ada masalah. Macam saya memang suka dekat daily. Simple. Okey, tapi kalau kita nak gunakan time frame lain pun tak ada masalah. Okey, kalau kita kata kita tengok dekat H4 pun boleh. Itulah yang kita pegang. Dekat H4 kita nampak sekarang ni adalah uptrend. Okey, sekarang kita nak lukis, apa nak panggil? Kita nak lukis tadi. Gali kata macam mana nak lukis support and resistance. Alright. So, tadi kita dah
ada primary time frame untuk melihat trend. Dan sekarang kita akan selalunya, kebiasaannya, secara mudah, saya akan menggunakan time frame yang lebih kecil untuk entry. Sebagai contoh, saya menggunakan time frame H1. Okay, let's say lah tadi cari H4. Time entry multiple by 4 or 6 time. Time entry apa tu? Okey, sambung tak faham. Saya tak faham. Time entry multiple by 4 or 6. Okey. Jom. Ni nak lukis. Oh. Okey. Trend dekat H1, betul. Kalau dekat H1, kalau kita melihat M15, ada 4 batang candle, dia akan menjadi H1. Betul. Okey. Boleh. Tak ada masalah. Apa-apa time frame pun kita nak pakai, tak ada masalah. Alright. Sebagai contoh macam ni macam saya melihat AUD USD ni. Kita dah ada trend ke atas dan saya nak entry. Alright. So saya nak entry, saya akan buka di time frame yang lebih rendah. Let's say lah, nak ambil H1 ke M15? M15. Okay, let's say kita nak ambil M15. Okay, sekarang saya dekat M15 ni, saya nak melukis satu support, dan resistance. Alright. So, apa kebiasaan yang saya gunakan? Yang kebiasaan saya gunakan adalah saya akan melihat kepada current price. Di manakah current price yang saya nampak? Okey. Current price yang saya nampak adalah di sini. Di sini. Ini current price dan di bawah ni adalah support, di atas adalah resistance. Okey. Di bawah adalah support, di atas adalah resistance. Okey. Apa yang kita nampak, apa yang kita tandakan, dekat situlah mungkin boleh dikategorikan sebagai support dan resistance. Okey, saya nak tunjukkan satu magic. Sebenarnya support dan resistance ni, ni siapa yang pernah tengok magic ni pun boleh tahu dah Sekejap saya buka kat daily kat daily. So kita remove everything. Saya nak cakap satu benda. Line yang kita markingkan, kita cakap support, kita cakap resistance tu adalah line yang ataupun level yang kita sendiri bagi nama, kita sendiri yang lukis. Sebagai contoh ni eksperimen. Saya tutup tak nampak apa-apa kan. So saya lukis ke mana-mana. Saya suka. Saya letak sini, saya letak sini, saya letak sini, saya letak sini. Lukis ke mana-mana saya suka. Saya letak bawah ni, saya letak bawah ni, letak sini, letak hentam je, hentam. Saya tak tengok pun. Tak tengok, tak tahu harga tengah buat apa kan. Kita letak dia. Alright. So, apa eksperimen yang nak dibuat ni? Ni eksperimen ni agak menarik tau. Ni kita hentam kan? Kita hentam dia ni, main marking je. Okay. Sekarang kita buka dekat M15. Right. Lepas dah buka kat M15, kita buka mata. Okay. So, sekarang dekat level-level yang kita markingkan tu, kita tengok. Ini betul-betul lah dekat support. Ada tak saya marking tadi, saya tengok dekat mana support dia betul-betul. Alih-alih kita bagi nama. Dia reject kat support, cantik lah. Lepas tu dia naik. Dia reject pula dekat resistance. Faham tak? Apa objektif yang saya nak sampaikan? Faham tak? Sebenarnya benda magic ni, Zuli yang pernah buat tau dekat saya. Dia kata, level yang korang lukis tebal 2 inci ke 3 inci dekat support resistance tu, itu sebenarnya korang sendiri yang bagi nama, korang sendiri yang assume itu adalah support dan resistance.
Okey? Korang sendiri yang buat. Okay. Nampak tak? Kita main tam ni. Oh, sini support. Dia reject kat sini, resistant. Lepas tu dia naik. Dia test kat sini. Oh, ada micro resistant. Dia test kat situ. Jom kita tengok jauh lagi sikit. Ada tak? Oh, ni comel. Dia turun. Dia reject betul-betul kat support. Lepas tu naik semula kat resistant. Dia mantul. Apa pasal macam lawa sangat ni? Padahal saya main hentam ni tadi. Nampak tak dia punya objektif? Itu semua sekali. Apa teknikal yang kita buat, semua sekali tak ada siapa yang salah, tak ada siapa yang betul. Semua sekali adalah kita sendiri yang decide. Close price sahaja ataupun sumbu kena. Kalau saya akan cari ini ni Galih. Kalau betul-betul nak lukis support ataupun resistance, saya suka penggunaan yang ini. Kat sini dekat investing, nak buang noise. Itu semua sekali ada shadow tu, pakai yang ini. Renko ke, Kagi ke, point and figure ke. Saya selesa guna Renko. Pakai Renko. So kalau dekat Renko, dia tak ada langsung apa panggil, mana ni? Okey. Apa yang korang nampak dekat berlaku U-turn ni, pakailah kat sini lagi senang. Atas situ, bawah sini, bawah sini. So itu, boleh? Dekat tempat U-turn tu. Itu best. Itu je lah. Ini adalah pure price action chart. Dia tak ada faktor masa dalam dia membuat drawing ni ataupun charting ni, claw box ni, dia tak masukkan faktor masa. Okey? Dia tak masukkan faktor masa. Dia hanya menggunakan kepada pergerakan apa panggil? Pergerakan harga. Sendiri buat, sendiri guna. Betul Akasha? Sendiri buat, sendiri guna. Apa yang kita nampak, apa level yang kita makinkan, itulah yang kita akan percaya. Tak kisahlah apa yang nak terjadi pun, itulah yang kita akan percaya. Okey? Faham tak benda dia? Dia tak ada siapa betul, siapa salah. Dia tak ada siapa betul, siapa salah. Kita sendiri assume itu adalah level yang kita minat. Jangan terlalu kiri. Saya ambil yang latest harga. Okey, current price kat sini. Okey. Current price kat sini. Ingat tak semalam? Kita ada drawkan satu support become resistant. Tengok harga betul-betul dia dah test dekat kawasan sini. Tengok tengah test. Dan kita nak lihat yang ini. Kita semalam guna ikan ashi kan? Ikan ashi kita buang dia punya wick kan? Kalau siapa nak guna wick dia pun suka hatilah. Okey. Dan apa yang kita nampak dia betul-betul reject dekat tu. Reject dekat dia punya support become resistant tadi. Dia reject dan kita tengok adakah price ni akan melakukan penurunan. Itu yang kita tengok. Kalau jadi, jadilah. Kalau tak jadi, kita tunggu next level. Ini adalah level-level yang kita tunggu. Boleh? Ini yang semalam. AUD USD yang semalam yang kita buat. Support, yang ini support yang sebelum ni. Dan break, dia dah menjadi resistant pula. Okey, tu antara benda yang perlu kita lihat. Ada nyamuk Macam mana kat office ni ada nyamuk ni? Dia mengganggu. Dah lagi gigit kat kaki. Ajar betul lah. Okey, ubat nyamuk tak ada. Kena beli ni sebelum PKP. Okey, sambung. Apa dah dia cerita? Tu, pasal ni boleh tak draw? Pandai tak draw? Ada boleh draw tak? Boleh draw support resistance. Itu antara benda yang paling mudah. Benda yang paling basic. Apa yang kita buat, itulah yang kita percaya. Serius. Dia tak ada level tu kita sendiri yang bagi nama. Dia support, dia resistant. Level tu yang kita cakap. Kita nak tengok level ni. Dekat shadow ke, dekat apa panggil, dekat body ke, suka hati. Sendiri yang buat.
Sendiri yang beri nama. Okey, jom teruskan peperangan kita. Boleh minggu ni kita tak start dulu dengan trade idea. Cuma apa yang saya nampak, kita bagi satu lah ni AUD USD. Kalau ikutkan daripada hari Isnin punya plan, kita cari peluang untuk sell. Ni kat sini. Betul tak kat sini? Dia reject dah. Sekarang kita tunggu kepada, kita tengok kan nanti tak nampak sangat kan. Kita tunggu kepada ada satu bentuk, satu Heiken Ashi yang solid ke bawah, baru saya akan cari peluang untuk sell. Alright, itu je. Ada satu Heiken Ashi macam ni seketul merah ke bawah, cari peluang sell. Stop loss atas. Okey, boleh? Boleh Alright. So, topik kita pada hari ini boleh masuk? Topik kita pada hari ini adalah berkenaan dengan pendekatan fundamental analysis. Jom. Jom Topik kita tak banyak rasanya. Ada beberapa slide. Sekejap saya tengok beberapa slide. Ini bukan topik dia. Alah, salah slide pula. Tak apalah, kita masuk je lah sini. Ini dah ter-advance, bukan approach lagi lah. Okey, dalam topik kali ni, saya ingat topik ni dia punya tajuk sama. Pendekatan fundamental analysis. Sekejap Okey, tak apalah, kita masuk ni. Ini bukan yang ringan punya. Ni adalah yang topik ke-20 lebih, tapi tak apa. Dia sama juga. Dia fundamental analysis terus. Maksudnya kita mempelajari, bukannya apa itu fundamental analysis. Sepatutnya nanti dia akan cerita pasal benda-benda surface je. Tapi yang ni dia akan cerita lebih deep sikit. Okey, jom kita go through sekali imbas untuk analisis fundamental. Yang apa yang kita akan cover pada hari ini. Analisis fundamental merupakan merupakan asas dalam sesuatu pelaburan. Okey, ia adalah kajian tentang semua faktor yang mempengaruhi ekonomi, pasaran dan untuk kita mencari nilai intrinsik sesuatu instrumen ataupun security. Analisis ini, analisis fundamental untuk faktor-faktor yang mempengaruhi ekonomi secara keseluruhan dipanggil sebagai analisis makroekonomi. Dan analisis yang kita lihat dalam satu faktor untuk satu syarikat, itu kita panggil sebagai mikro punya analisis. Okey, apa itu nilai intrinsik? Nilai intrinsik adalah kita nak tahu satu barang tu dalam keadaan mahal ataupun murah. Contoh, Bitcoin dalam harga 35,000 sekarang. Korang rasa mahal ke murah? 35,000. Lelong 35,000. Bitcoin, sebiji Bitcoin 35,000. Murah ke mahal? Mahal sikit ke mahal banyak teruk? Mahal ke murah? Mahal gila. Mahal pekat. Okey. Mahal teruk, Syakirin. Alright, apabila kita cakap ini mahal lah. So, apabila kita cakap ini mahal, bermaksud mahal dengan apa? Faham tak? Apa yang murahnya? Apa yang sepatutnya harga Bitcoin tu? Okey. Apa sepatutnya harga Bitcoin tu? Kalau korang kata mahal, berapa sepatutnya harga Bitcoin tu? Yang korang cakap, okey, ni good, ni harga ni okey. Kita settle lah kat sini. Apa beza Bitcoin dan Ethereum? Dua-dua kripto. Daripada segi macam Bitcoin ni, dia adalah starter. So, dia adalah pemula. So, itu antara benda dia lah.
So kripto yang pemula, yang paling besar, dia paling dominan lah, Bitcoin tu. Tak mahal, kalau masa depan ada potential naik banyak lagi. Okey, kalau sekarang 35,000 mahal ke murah? Kian. Kalau Kian cakap, okey, tak mahal lagi. So terpulang. Maksudnya, apa yang membuat Kian cakap tak mahal lagi? Maksudnya dia ada satu value yang dikata itulah nilai intrinsik yang boleh kita katakan. Contoh, Kian cakap 50,000. Atas 50,000 baru kita kategorikan mahal. Okey? Macam yang lain-lain dia kata dah mahal lah. Mungkin 1,000. 1,000 je. Bapak jauh. 1,000 je. 1,000 je baru dia kata, ni okey ni. Inilah harga okey. So, dalam kes fundamental ni, dalam bahasa mudah yang tadi, dalam kes fundamental ni, kita nak mencari nilai intrinsik, maksudnya nilai yang market settle down, maksudnya market setuju, itu adalah intrinsic value untuk Bitcoin, intrinsic value untuk Euro USD, intrinsic value untuk AUD USD. Apakah value betul, value yang kita cakap tak mahal, tak murah. Okey? Jika nilai intrinsik melebihi harga semasa, aset dianggap masih murah dan perlu dibeli lagi. Contoh macam Kian cakap 50,000 kita kira okey. Bermaksud 35,000 di bawah daripada 50,000. So dianggap murah. Kita patut beli lagi. Kalau kita cakap 35,000 dah kira mahal, okey? Dan nilai intrinsik contohnya 10,000 dan kita cakap ini dah lebih ni, dah terlebih mahal sangat ni. So kita boleh cari peluang untuk sell di bawah harga semasa. Okey? Itu dia. Makroekonomi terdiri daripada apa dia? Apa yang tengok dalam makroekonomi? Dalam makroekonomi kita melihat kadar faedah, inflasi, kadar pertumbuhan pekerjaan, politik dan juga sentimen nasional. Okey, apa headline yang terbaik? Yang paling menarik untuk sehari dua ni? Bukan sehari dua, hari ni. Bursa jatuh, ringgit jatuh disebabkan satu headline yang mengatakan pasal sentimen nasional, pasal darurat, pasal kita macam dah tak boleh handle kes COVID dan kita declare darurat. So apa yang terjadi kepada pasaran-pasaran di luar, pasaran bursa kita merudum, jatuh, ringgit kita koyak. So itulah yang kesan negatif kepada sentimen yang tak sihat dalam sesebuah negara. Okey, boleh dapat tu sebenarnya darurat untuk politik. Tu betul lah tu. Cuma tak faham. Kejap. Cerita politik pula. Cuma tak faham. Kenapa ahli politik ni, rakyat dah membebel, dah bising dah. Tak suruh dia orang stop bergaduh pasal tu. Tapi dia orang macam buat dia macam tak ada apa-apa pun. Menjirat pula tengok. Orang dah maki-maki dah dia orang. Dia orang boleh buat relax je. Tak apa, aku nak rebut jawatan lagi, jemput. Kita bakar lagi. So tak faham. So biarlah dia orang. Kita fokus kepada naikkan income diri kita. Naikkan value diri kita. Itu je. Itulah. Asal dia orang tak settle-settle. Padahal kita tengah COVID dengan banjir berbagai semua. Dia orang sibuk lagi. Pening. Okey, jom. Ni kitaran dan permainan untuk kita punya ni kitaran ekonomi. Apa yang kita nampak adalah ledakan, merosot dan juga meleset. Dan kebanyakan pada ketika ini semua sekali di fasa meleset. Okey? Semua sekali merosot meleset. Untuk pemulihan untuk negara pemulihan tak banyak yang ada, tak banyak yang dah ke arah tu sebab semua sekali masih lagi di paras sinilah orang kata merosot meleset baru nak naik, belum lepas lagi pulih sebab banyak lagi cerita macam 2021 ni selalunya untuk tahun 2021 ni saya nampak macam perjalanan penuh berliku. Macam tajuk lagu drama semua ada. Perjalanan memang berliku ini memang tahun yang paling mencabar dalam seluruh tahun yang pernah saya hidup. 2021 adalah saya nampak tahun yang agak mencabar.
So, adakah kita sempat untuk grab peluang ataupun kita melayan je problem, benda-benda negatif, jatuh, terlingkup apa benda semua, ataupun kita berjaya mengambil peluang. Okay, 2021 saya rasa this year is our year. Macam slogan Liverpool pula. So, saya rasa memang tahun ni adalah tahun yang terbaik untuk kita grab apa juga peluang yang ada. Tapi grab dengan cara yang bijak jangan melingkup pula. Ni tahun yang paling saya rasa paling best. Ni adalah tahun peluang. Okey. Dan mikroekonomi dia lebih kepada satu-satu lebih detail lah, lebih terperinci untuk sesuatu. Kalau kita lihat company kepada bond dia, syarikat ni buat untung ke tak, mampu bayar hutang ke tak, itu untuk pasaran saham lah secara khususnya. Okey, dan next adalah jenis-jenis makroekonomi. Jenis-jenis makroekonomi terdiri kepada kadar inflasi, kadar faedah, pertumbuhan. Mikroekonomi ni untuk saham ke cikgu? Kalau ikutkan daripada slide yang ni, dia lebih kepada merujuk kepada pasaran saham. Analisis makro digunakan untuk membuat penilaian saham ataupun bond corporate. So macam mana cara-cara kita nak melihat secara detail sesuatu instrumen, contoh Apple, kalau kat Malaysia kita tengok TMB, nak tengok apa Hazanah ada lagi tak tahulah Hazanah ada lagi ke tak, apa tu Mas kan, saya dah lama tak update. AirAsia, ke mana saham AirAsia sekarang? AirAsia punya saham kalau kita lihat, macam semua orang mampu nak beli, tapi adakah waktu terbaik untuk beli sekarang? Border tak buka, ramai yang dah kena apa kata BSS, ramai yang tak ada kerja. So kita tengok teruk betul. Memang betul-betul damage teruk untuk AirAsia. So siapa yang mampu untuk beli kan? Tak tahu harga AirAsia berapa 3 sen? Tak tahu 90 sen? Tengok berapa saham dia, memang jatuh teruk tau. Saham Felda, tengok saham Felda pun dia dah recovery pada 2020 tahun lepas. So itu antara saham-saham yang boleh korang tengok lah. Dan kita lihat kepada apa fundamental dia. Tak tengok chart, kita tengok apa fundamental dia. Apa keadaan dia, adakah dia punya company dalam keadaan bagus, tu satu persatu detail dia. Okay, next adalah faedah pertumbuhan. Ni GDP, pekerjaan adalah employment, dan sentimen politik adalah sentimen dalam national, dalam negara tersebut. Okay, dan kita lihat kepada kadar faedah. Macam mana permainan kadar faedah? So, kadar faedah senang cerita saya terus masuk ke dia punya, ada color-color tak? Ni kita tengok yang ni terus lah. Nak terangkan macam tak sempat masa. Nanti korang boleh tengok slide lepas habis kita punya webinar ni, ada slide dapat. So, apa ni topik pula? Apa ni dia punya permainan? Kadar faedah, kalau contohnya kadar faedah meningkat, kita naikkan interest rate, apa yang jadi? Dekat currency akan naik. Currency akan naik, akan mengukuh. Disebabkan kebiasaan ini cerita kebiasaan tau, bukan selalunya, bukan maksudnya, bukan mesti, dia kebiasaan. Okey, naik interest rate, currency selalunya menaik. Alright, disebabkan pertambahan simpanan dan pengurangan perbelanjaan dan pelaburan yang mengakibatkan kurang rancaknya aktiviti ekonomi. Faham? Yang tu, naik interest rate, kita tambah, orang simpan dapat banyaklah pulangan. Okey, dan pengurangan perbelanjaan, orang dah start kurang belanja, kurang melabur. So kegiatan ekonomi start slow down. Alright, okey, pasaran saham jatuh, pasaran komoditi jatuh sebab naiknya kos, interest naik, kos untuk saham mahal, untuk komoditi pun jadi mahal. Tapi untuk tukaran, untuk currency meningkat. So next adalah inflasi, harga jadi mahal ataupun tidak. Contoh, jom kita lihat. Bank Pusat menggunakan kadar faedah untuk mengawal inflasi. Kenaikan inflasi akan memberi kesan sama seperti kadar faedah dengan pengecualian kepada komoditi. Okey,
Inflasi ada impact tak dekat emas? Tak. Okey, emas adalah bersifat kalis inflasi. Okey, dia tak ada memang apa kata, dia sebagai retainer value, tempat menyimpan value. Sebab apa dipanggil tempat menyimpan value? Kita 851 sempat tak? Saya nak bagi tahu contoh. Saya cakap je lah. Kalau sempat. Okey, kalau sekarang ni saya ada pengalaman. Kalau sebab saya pernah muda-muda dulu ada rajin tau pergi tengok orang jual beli kambing. Kambing kambing. Dulu harga kambing dalam RM400, dalam RM200. Ringgit, faham RM200. Dan bila saya convertkan ke dalam emas, okey, dalam emas lah, dinar. Sebab dinar dalam 4.25 gram. Okey, pada waktu tu harga emas baru berapa puluh ringgit. Baru berapa ratus, baru RM100 1 gram. So, apa yang saya dapat tengok, kambing hidup, kambing bergerak tu. Kambing hidup, kambing bergerak. Kambing bernyawa lagi, baru nak sembelih. Masa tu nak buat korban ke apa benda. So, saya ikutlah. Orang ada pakcik tu kata, dia semangat je cerita. Dia kata, harga dia sama je tau. Kalau dia tunjuk kan, ada sekeping duit emas kan, dia kata, duit dinar tu. Dia kata, kalau kau beli kambing ni sekarang dan nanti kau tunggu kau dah besar sikit, kau beli dengan sekeping ni, boleh dapat kambing juga. Ya ke? Macam bodoh lah, tak percaya kan? Apa pasal? Macam nak tahu, macam powernya. Beli sekeping dinar tu, 4.25 gram. So, pergi dia cakap, kalau convert, baru RM400. Dan, nak dijadikan cerita, pada waktu 2 tahun lepas, 3 tahun lepas, saya saja je tengok, harga kambing sekarang dalam RM1,500, RM1,200, RM1,400. So, bila convertkan balik kepada emas, dia tetap nilai dia 4.25 gram. Uish, magic lah. Tetap value tetap. Emas 4.25 gram dapat seekor kambing. Tahun 2000 berapa itu 2002, 2003 gitu. Okey, 2002, 2003 sebiji emas dapat sebiji kambing. Dan pada 3-4 tahun lepas, sebiji emas 4.25 gram saya convertkan kepada ringgit, sama juga dapat seekor kambing. God USD. So, bila kira-kira okey, itulah dimaksudkan gold ni sebagai satu retainer value. Value dia tetap. Kau dapat seekor kambing, tapi nilai ringgit sampai 1,000 lebih beza. Okey, faham tak maksud dia? Sebiji emas tu, kau tetap sebiji emas tu. Kau tetap boleh beli seekor kambing. Tetapi nilai ringgit, kau dah tak dapat beli kambing dengan RM400. Kau kena beli kambing tu dengan RM1,400, RM1,500. Okey, itu perbezaan dia. Nampak tak inflasi terhadap mata wang dengan gold tu yang bersifat dia simpan value dia. Itulah power dia gold. Sepanjang pula, semangat pula cerita kambing. Okey, jom sambung. Komoditi, saham jatuh, komoditi naik. Okey, jom. Next, pertumbuhan, employment. Bukan. Pertumbuhan GDP. GDP naik, semua sekali naik. Semua sekali dalam keadaan yang bagus. Naik, saham naik, komoditi naik. Okey. Dan pengangguran. Pengangguran, kalau pengangguran meningkat, orang tak bekerja macam sekarang, memang duit jatuh, saham jatuh, komoditi jatuh. Ini standard. Orang menganggur, tak ada kerja, macam mana dia nak berbelanja, macam mana kegiatan ekonomi nak rancak. Okay? Dan kestabilan politik. Alih-alih declare emergency, emergency ni darurat. So apa yang berlaku? Trump pun declare darurat dekat Washington. Orang cakap orang kata nak block daripada Biden ambil alih 20 Januari ni. 20 Januari ni adalah hari pengisytiharan ataupun waktu untuk announce lah, okey Biden kau PM, kau presiden. Tetapi Trump bijak, dia menggunakan akta apa benda dah, dia membuat darurat. So darurat mungkin akan mengganggu proses tu. So bijak. So Trump dapatlah berkuasa sekejap. Okey. So kalau politik tak stable akan mengganggu kepada
setiap benda-benda ni, kadar tukaran, saham dan juga komoditi. Semua sekali drop. Sentimen makin negatif, semakin jatuhlah semua sekali. Okey? Boleh? Seronok cerita kambing. Itulah cerita dia. Alright, ada apa-apa soalan setakat ni? Zuli punya queue dah nak masuk. Hidup kambing. Okey. Boleh So, suka cerita kambing hari ni. Best. Good night. Okey. Terima kasih semua. Jangan lupa Zuli punya webinar pada jam 9. Okey. Tunggu Zuli punya webinar. Sikit lagi Zuli akan log in dan akan itulah bagi tahu dah boleh masuk. Okey. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Kian, terima kasih. William, terima kasih. Galih, thank you. Dan selamat malam. Dan Zaim, thank you Zaim. Khamis. Betul, Khamis. Khamis kita sambung lagi Okey, good night. Zaim, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. William, bye-bye. Okey, Nakasha, Syakirin, terima kasih.